pandangan orang ramai. Dan pastinya disebut tadi antara yang boleh kita lakukan adalah untuk menggalakkan sendiri industri kita dalam negeri. Jadi saya terfikir soalan sebenarnya bagi Encik Halim sendiri. Antara yang kita tahu yang memberikan satu impak yang besar bagi industri kita adalah inter-country travelling ataupun pelancong luar yang masuk ke negara kita. Dan pastinya ini satu kekangan yang kita tak boleh lihat sampai bila akan tidak berlaku travelling ataupun pelancongan seperti ini. Jadi apakah mungkin satu jangkaan yang Encik Halim lihat untuk melihat menggalakkan industri kita dalam cara sebegini? Buat masa ni jangkaan tu susah nak dibuatlah. Sebab terdapat faktor-faktor lain selain daripada membuka sempadan. Sebab kalau mengikutkan penerbangan pun masih belum aktif dan airport juga belum lagi. Jadi dalam rasanya lebih kurang 6 hingga 8 bulan lagi barulah kita boleh mendapat international travellers, pelancong dari luar negara. Jadi untuk buat masa ni memang pelancongan domestik, kalau kita lihat negara-negara lain pun mereka melakukan strategi yang sama. Kan? So untuk kami, kalau kita lihat Malaysia ada 30 juta rakyat, kan? Kalau kita ambil yang boleh melancong, katalah 20 juta. Itu pun kalau 20 juta melancong ke hotel-hotel kami, ke destinasi kami di Malaysia sendiri, kita dah boleh dapatkan menggalakkan balik ekonomi Malaysia. Kan? Jadi dari segi kreativiti ketika Ramadan contohnya, ada hotel yang mereka menjual keluar barang mereka. Jadi apalagi alternatif yang ada ditawarkan dengan adanya pakej bantuan rangsangan, mereka mampu berkreativiti walaupun di luar kebiasaan perniagaan. Yalah, memang kalau kita nak ikutkan hotel-hotel yang masih beroperasi semasa MCO kan, dan oleh kerana semua kena stay home. Jadi banyak hotel juga yang telah mengambil tindakan untuk membuat take away atau delivery. Kan? Daripada tak membuat apa-apa, lebih baik mereka mengeluarkan melalui social media menu-menu untuk take away ataupun delivery. Selain daripada itu, buat masa sekarang kalau kita ikutkan di mana RMCO dah berlaku dan restoran boleh buka, kebanyakan daripada hotel-hotel kami juga telah beroperasi, membuka balik restoran mereka. Dan di sini satu masalah yang besar adalah kita tidak boleh mengadakan buffet. Tapi ini tidak, kalau nak mengikutkan buffet ni, kalau kita pergi ke kedai nasi kandar pun kirakan macam buffet juga. Kita pilih, lepas tu pekerja dia hantar makanan kepada kita kan. So hotel juga boleh membuat sesuatu yang kreatif seperti itu. Ataupun di tepi pantai, di resort di mana mereka ada halaman kan. Kebanyakan mereka yang kami tahu yang tinggal di apartmen tidak ada tempat untuk relax, terkurung dalam rumah kan. So yang mana yang ada halaman di tepi pantai, sebenarnya kita dari segi persatuan kita menggalakkan untuk mengadakan private area untuk buat barbecue. Family barbecue. Dari jangkaan yang dibuat oleh kami dan juga oleh Kementerian Pelancongan, didapati bahawa lebih kurang 90% daripada rakyat Malaysia akan keluar bercuti bersama keluarga. Dan ini memberi kami peluang untuk memberi contoh-contoh seperti yang barbecue untuk family di tepi pantai semua tu boleh dibuat. Jadi kreativiti kalau mengikutkan dalam masa MCO ni memang banyak. Kalau kita lihat tadi pun banyak pekerja yang telah diberhentikan kerja, mereka bercempung kepada buat bisnes sendiri. So I think perhotelan ni, sektor perhotelan ini memang banyak, it's about creativity lah. Jadi kita tak boleh duduk diam. Kita kena buat sesuatu. So soalannya sekarang kena buka minda tu dan cari cara yang sepatutnya. Kena banyak brainstorming ya. Oh banyak. Pemikir-pemikir yang dapat menghasilkan idea yang mantap untuk industri perhotelan. Suka yang Cik Ali sebutkan tadi, kita buka minda kita kreatifkan lagi. Namun dalam kreativiti kita itu, kita kena pastikan yang hotel-hotel yang masih beroperasi, yang boleh beroperasi ini, bila kita menerima kunjungan kan, kita juga perlu memberi satu mungkin education atau guidance kepada hotel yang sedia ada untuk memastikan SOP itu dijaga. Jadi bagaimana persatuan ini sendiri memantau setiap hotel mengikuti prosedur operasi standard ini? Okey, seperti mana yang dikatakan tadi, kita ada satu guideline yang kami keluarkan dan di sini setiap
pengurusan hotel mesti memastikan sebelum mereka membuka balik hotel mereka atau yang sudah beroperasi mengadakan training untuk setiap pekerja daripada yang back of house dan juga yang mana bertemu dengan tetamu face to face. Sebab ni adalah mustahak memastikan yang penularan ni boleh dicapai kan Okay, so this is important sebab training, coaching bukan untuk pekerja saja, untuk pelanggan pun. Sebab kami dapati ada mereka yang terlampau relax. Kononnya keadaan dah dah jadi pulih seperti dulu. Kan? Kalau macam yang saya katakan bila saya ke Penang hari itu, Penang memang dah green zone lama. Kan? Jadi kalau lihat di Penang tu kebanyakan ni tidak pakai mask. Jadi kalau saya dari Kuala Lumpur ke sana pakai mask, mereka tahu saya bukan dari Penang. Sebab di Penang itu kebiasaannya dah mereka tak pakai mask. Okay. Banyak lagi kerja yang dilakukan dari segi kempen kesedaran yang akan berterusan. Baik, seketika kerajaan memberikan satu pakej rangsangan, ia sangat membantu bagi industri ini untuk bergerak. Jadi apa lagi langkah susulan yang diperlukan? Sebab ini perkara yang sangat kritikal. Okey, selain daripada rangsangan kewangan, I think yang mustahak sekarang adalah SOP yang dikeluarkan oleh kementerian-kementerian. Seperti dulunya dia membenarkan rentas sempadan, tapi penggunaan kolam renang tidak dibenarkan. Baru-baru ni selepas kami berjumpa dengan Kementerian Belia dan Sukan dan sebab SOP ini dari mereka, kami memberitahu yang apa gunanya buka resort kalau tak boleh guna kolam renang, kan? So dia chicken and egg situation. So kami berbincang dengan mereka dan alhamdulillah mereka sekarang membenarkan kolam renang dibuka tetapi mengikut SOP yang tertentu. Dan ini memang membenarkan hotel untuk sekarang mempromosikan lagi hotel mereka dengan cuti-cuti Malaysia, program cuti-cuti Malaysia dan promosi-promosi lain seperti yang sepatutnya. Baik, ini pasti ini tempoh yang sukar untuk semua yang berada dalam industri dan kalau dijadikan satu nasihat pesanan ataupun nasihat bagi mereka untuk meneruskan perjuangan ini dalam bidang perhotelan, apa yang Encik Halim boleh sampaikan? Terus berjuang. Keadaan ini akan sembuh pulih. Mungkin ia akan mengambil masa yang kami tidak boleh tentukan buat masa ini. Tapi dengan apa yang dilakukan oleh kerajaan di mana kontrolnya bagus. Kita sekarang diibaratkan nombor 3 dalam dunia yang telah pulih kembali untuk beroperasi atau ekonomi boleh dibuka balik. Dan di sini memanglah promosi daripada hotel mesti dilakukan. Kreativiti yang macam mana kita bincangkan sebelum ini dan juga kena pastikan yang kita terus membuat marketing, promosi dari segi social media ataupun daripada segi lebih agresif. Kena lebih agresif. Sebab sekarang kalau kita buat jangkaan yang tinjauan yang kami buat sebelum ni dapati yang harga promosi adalah mustahak. Memang benar. Setuju. Dan selain daripada harga, kita boleh ke Agoda atau booking.com. Tapi kalau saya menggalakkan semua rakyat Malaysia untuk pergi kepada website hotel sendiri. Sebab di situ hotel boleh memberi lebih dari segi value added. Kan? Harga memang akan mengikut lebih kurang apa yang Agoda atau booking.com bagi, tapi Agoda dan booking.com tidak boleh memberi lebih. Kalau pergi ke website hotel sendiri, hotel boleh memberi value added yang lebih lah, kan? So untuk rakyat Malaysia, I think it's time to go up. Sebab dia ada ripple effect, domino effect. Kalau hotel tak beroperasi, sektor agriculture pun akan rantaiannya akan terganggu. Betul. Sebab restoran tak beroperasi, makanan tak boleh dibeli. Kan, mereka tak akan membuat order daripada supplier, So kita mesti pastikan yang kita semua sekarang, walaupun bukan sekarang tapi dalam jangka masa yang terpendek, keluar dan bangunkan balik ekonomi Malaysia. Jadi pengusaha seolah dapat vitamin baru
InsyaAllah. Tonik baru untuk tadi kekal bermaya. Dan kita harapkan ada kesungguhan semua pihak sebab ia melibatkan rantaian ya. Betul. Kalau ada acara besar-besaran, bukan besar maksudnya ada acara yang melibatkan keluarga, ada hotel yang pandai mengambil kesempatan untuk mencipta peluang di situ. Baik, sekali lagi terima kasih untuk Encik Muhammad Ali American, Presiden Pengusaha Hotel Malaysia yang berkongsi harapan, strategi dan juga itulah memugar kembali semangat untuk kita keluar sama-sama membantu untuk kepentingan ekonomi negara kita. Ya, pada masa yang sama kita doakan agar keselamatan kita juga dijaga. Kita bercuti juga, tapi SOP kena jaga. Itu yang paling penting sekali. Terima kasih sekali lagi.